Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar ustaz? Sihat semua? Alhamdulillah. Ustaz doakan semoga semua pelajar ustaz diberi kesihatan, diberi kerahmatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ustaz ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, pada hari ini kita sambung kembali pengajian kita pada pengajian pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah darjah 3 berkaitan dengan mandi. Pada pelajaran yang keempat berkaitan dengan mandi. Semua pelajar buka pelajaran yang keempat berkaitan dengan mandi. Okey, kita tengok pada halaman 26 4.1 berkaitan dengan jenis-jenis mandi. Jenis-jenis mandi. Okey, kita tengok. Jenis-jenis mandi terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, mandi wajib. Yang kedua, mandi sunat. Yang ketiga, mandi harus. Okey, Ustaz ulan. Jenis-jenis mandi terbahagi kepada 3. Iaitu mandi wajib, mandi sunat dan mandi harus. Okey, kita tengok yang pertama. Mandi wajib. Mandi wajib artinya mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau kerana mati selain daripada mati syahid. Okey, apabila seseorang itu berhadas besar atau kerana mati selain daripada mati syahid, maka diwajibkan ke atasnya mandi wajib. Apabila seseorang berhadas besar atau kerana mati selain daripada mati syahid, maka diwajibkan ke atasnya mandi wajib. Okey, Ustaz nak terangkan sikit berkaitan dengan mandi. Mandi bererti mengalirkan air ke seluruh badan. Okey, Ustaz ulang balik. Mandi bererti mengalirkan air ke seluruh badan. Okey, mati syahid pula. Mati syahid ialah seseorang yang mati kerana berjuang pada jalan Allah. Contohnya, orang yang mati dalam peperangan mempertahankan agama. Orang yang berjuang, yang mati dalam peperangan mempertahankan agama, itu adalah kita panggil mati syahid. Kalau mati syahid, tidak diwajibkan ke atas kita mandi. Kalau mati biasa atau berhadas besar, maka diwajibkan ke atas kita mandi wajib. Okey, yang kedua, tengok. Sebab yang mewajibkan mandi. Okey, tengok. Sebab yang mewajibkan ke atas kita mandi. Okey, yang pertama, sebab yang pertama, keluarnya mani. Okey, huraian, tengok huraian dia. Keluarnya mani boleh berlaku sama ada dengan bermimpi atau terangsang sehingga keluar mani. Okey, keluar mani dia boleh berlaku sama ada dengan bermimpi atau terangsang sehingga keluar mani. Apabila seseorang itu bermimpi atau terangsang sehingga keluar mani, maka wajib ke atasnya mandi wajib.
Ustaz Ulan, apabila seseorang itu bermimpi atau terangsang sehingga keluarnya mani, maka diwajibkan ke atasnya mandi wajib. Macam mana kita nak kenal mani, air mani macam mana? Kita nak kenal air mani ni macam mana? Air mani ialah sejenis lendir yang berwarna putih, pekat dan melekit seperti putih telur yang keluar ketika kemuncak syahwat. Kita nak kenal air mani ialah sejenis lendir yang berwarna putih. Dia pekat, dia lendir berwarna putih, pekat dan melekit seperti putih telur yang keluar ketika kemuncak syahwat. Senang je kita nak kenal air mani. Kita tengok dia tu lendir yang berwarna putih yang pekat. Faham semua? Okey, insya-Allah. Okey, yang kedua, sebab-sebab yang mewajibkan mandi yang kedua ialah wiladah. Apa makna wiladah? Apa maksud wiladah? Wiladah yang bermaksud melahirkan anak. Melahirkan anak. Ni bagi perempuan, apabila perempuan yang lepas melahirkan anak, maka diwajibkan ke atasnya mandi. Lelaki tidak beranak. Ni perempuan yang lepas melahirkan anak, maka diwajibkan ke atasnya mandi. Okey, yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Ni untuk perempuan juga. Perempuan sahaja. Keluar darah haid bagi perempuan. Okey, perempuan yang sudah baligh akan keluar darah haid mengikut tempoh tertentu. Apabila kering darahnya, wajiblah ia mandi. Okey, apabila perempuan yang sudah sampai umur baligh akan keluar darah haid mengikut tempoh tertentu. Sekiranya perempuan itu keluar darah haid, maka diwajibkan ke atasnya mandi apabila sudah kering darahnya. Apabila sudah kering darah, maka diwajibkan ke atas seseorang perempuan itu mandi wajib. Okey, yang keempat, keluar darah nifas bagi perempuan. Ni juga bagi perempuan. Keluar darah nifas bagi perempuan. Perempuan selepas melahirkan anak akan keluar darah nifas dalam tempoh tertentu. Selepas melahirkan anak akan keluar darah nifas dalam tempoh tertentu. Apabila kering darahnya, maka wajib ia mandi. Okey. Perempuan selepas melahirkan anak akan keluar darah nifas dalam tempoh tertentu. Apabila kering darahnya, maka diwajibkan ke atasnya mandi. Okey, kita tengok yang kelima, jima'. Jima' bermaksud bersetubuh. Ni bagi pasangan yang sudah berkahwin. Bagi pasangan yang sudah berkahwin, kita panggil dia jima', yakni bersetubuh. Bagi pasangan yang telah melakukan jima', mereka diwajibkan mandi. Apabila suami isteri melakukan jima', maka diwajibkan ke atasnya mandi. Selepas berlakunya jima', maka diwajibkan ke atasnya mandi. Untuk apa? Untuk dia solat, untuk dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keenam, mati yang bukan mati syahid. Mati yang bukan mati syahid. Sekiranya ni mati yang bukan mati syahid. Seseorang Islam yang telah meninggal dunia, lelaki atau perempuan yang bukan mati syahid, wajib dimandikan oleh orang Islam yang hidup. Apabila seseorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada lelaki atau perempuan, diwajibkan ke atasnya mandi wajib, kecuali mati syahid. Okey. Kita tengok mandi sunat. Okey, mandi sunat. Mandi yang mendapat pahala jika dilakukan
Ustaz ulan, mandi sunat, mandi yang mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Maknanya, mandi sunat sekiranya kita lakukan, kita mendapat pahala. Sekiranya kita tinggal, kita tidak berdosa. Okey, Ustaz ulang balik. Mandi sunat, mandi yang mendapat pahala jika kita lakukan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita tidak berdosa. Okey, antara mandi sunat ialah yang pertama, mandi pada hari Jumaat kerana hendak menunaikan solat Jumaat. Apabila kita hendak menunaikan solat Jumaat, kita disunatkan untuk mandi. Okey, yang kedua, mandi pada 2 hari raya, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Mandi pada 2 hari raya, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Apabila kita hendak pergi solat sunat hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha, maka disunatkan ke atas kita untuk mandi. Okey, yang ketiga, mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Yang keempat, mandi kerana solat minta hujan. Mandi kerana solat minta hujan. Yang kelima, mandi setelah memandikan mayat. Mandi setelah memandikan mayat, iaitu jenazah. Setelah kita memandikan mayat, disunatkan ke atas kita untuk mandi sunat. Okey, yang keenam, mandi setelah masuk agama Islam. Mandi setelah masuk agama Islam. Yang ni bagi saudara baru. Kita panggil mu'allaf. Saudara baru yang baru masuk Islam. Disunatkan ke atasnya untuk mandi. Okey, tengok yang ketujuh. Mandi setelah sembuh daripada pitam, pensang dan gila. Setelah kita sembuh daripada pitam, pensang dan gila, setelah seseorang itu sembuh daripada pitam, pensang dan gila, maka disunatkan ke atasnya untuk mandi. Okey, yang ke-8, mandi kerana ihram haji atau umrah. Okey, mandi kerana ihram haji atau umrah. Sekiranya kita nak pergi buat umrah, kita kena mandi sunat. Kita panggil mandi sunat ihram. Bila kita nak pergi buat umrah, kita kena mandi sunat ihram. Okey, yang ke-9, mandi sebelum masuk ke kota Mekah. Sebelum masuk ke kota Mekah, kita kena mandi dulu, mandi sunat. Okey, kita tengok yang ketiga, mandi harus. Mandi harus. Mandi harus, mandi ini boleh dilakukan pada bila-bila masa atas sebab-sebab telah berubah bau badan, berasa letih selepas bermain dan sebagainya. Okey, Ustaz ulang balik. Mandi ini boleh dilakukan pada bila-bila masa atas sebab-sebab telah berubah bau badan, berasa letih selepas bermain dan sebagainya. Mandi harus bila-bila kita boleh lakukan atas sebab badan kita berbau, kita berasa letih, ataupun selepas bermain dan sebagainya. Ni kita panggil mandi harus. Bila-bila masa kita boleh buat. Faham? Okey. Okey, untuk latihan ada 4 soalan. Diminta semua pelajar buat latihan dan hantar kepada Ustaz dalam Telegram, insya-Allah. Okey, yang pertama, soalan yang pertama, berapakah jenis-jenis mandi? Sebutkan. Soalan yang pertama, berapakah jenis-jenis mandi? Sebutkan. Berapa jenis mandi? Sebutkan. Yang kedua, senaraikan perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib. Senaraikan perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib. Okey, faham? Soalan yang ketiga, nyatakan
5 contoh mandi sunat. Soalan yang ketiga, nyatakan 5 contoh mandi sunat. Soalan yang keempat, Ahmad terjatuh ke dalam lumpur. Ia segera mandi. Apakah hukum mandi ini? Apakah hukum mandi ini? Adakah mandi hukum mandi wajib, ataupun harus, ataupun sunat? Ustaz ulang balik. Ahmad terjatuh ke dalam lumpur. Ia segera mandi. Apakah hukum mandi ini? Mandi apa? Okey, diminta semua pelajar buat latihan dan hantar kepada Ustaz dalam Telegram, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kelemahan dari Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.